Amanu fi'il madi. Fi'il madi orang yang telah beriman. Mereka yang telah beriman. Amanu. In jika. Tuti'u jadi tuti'u fi'il mudhari' daripada akal ta'at, ta'ain, 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 ta'at. Ta'at, tuti'u plural jadi jamak dia kamu taat, kamu ikut. Jika kamu ikut alladzina orang-orang yang kafaru telah kafir, yang ruddukum ini yang ruddukum fil mudhari' dalam keadaan majzum juga. In tuti'u fil mudhari' majzum. Jadi ini jadi dia macam kalau fil mudhari' kalau in dengan fil mudhari' dan itu menjadi syarat jawapannya mula daripada fil mudhari' yang kedua yang ruddukum. Jadi terjemahan niscaya. Kita ada niscaya sebab dia dalam keadaan majzum ada penegasan di situ. Niscaya mereka akan kembalikan kamu yang ruddukum. Ini fil mudhari' majzum asalnya yang rudduna. Bila jadi majzum yang ruddu dengan alif, dan bila dia mutasil dengan dhamir kum ini, alifnya hazaf. Alifnya drop. Jadi yang ruddukum, mereka kembalikan kamu. Ala atas aqabikum. Aqabi tumit-tumit kum kamu. Mudhaf ilaih. Ala haraf ja aqabi majrur jamur dan kum, jadi mudhaf ilaih kepada aqabi mudhaf jadi aqabikum tumit-tumit kamu. Fatang qalibu fa maka tang qalibu ini fil mudhari' fil mudhari' tang qalibu jadi dia daripada qal balik, tangkal berbalik, kamu berbalik. Kamu akan kembali. Ini dalam keadaan mansub. Tangkal dalam keadaan mansub. Fa ni berjid fa sababiyah. Bila kita ada fi'il mudhari' dalam keadaan mansub selepas fa sababiyah, maksud fa sababiyah, apa yang berlaku selepas fa ni adalah kesan atau konsekuensi daripada apa yang berlaku sebelum. Jadi fatang qalibu khasirin, maka kamu akan kembali khasirin, menjadi golongan yang merugi, orang yang merugi. Khasirin isim fa'il, alif pada kha dan dalam keadaan mansub. Jadi maf'ul kepada qalib. Jadi kalau ayat dia kita baca wahai orang-orang yang telah beriman, jika in tuti'u kamu mentaati, kamu mengikuti alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir, nescaya mereka kembalikan kamu atas tumit-tumit kamu. Maksudnya patah baliklah. Istilah Arab ni, istilah sebulan bahasa di aqabikum, kembali pada asal. Maka fatang qalibu, maka kamu akan kembali merugi, orang yang merugi. Jadi orang yang kafir baliklah. Itu maksudnya. Fatang qalibu. Jadi fa ni fa sababiyah. Okay, ada soalan? Baru lepas 5 orang. 6. Maksud saya. Okay, ada soalan tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada sebab dia straightforward ayat dia. Cuma kita tahu dari segi in jika tu jadi in dia in syarat lah tu. Jadi syarat pertama, syarat dia ketika kamu taat pada orang kafir, kesan dia ya hukum mereka kembali kepada kamu, kepada tumit-tumit kamu, dan akan menyebabkan kamu kembali jadi orang yang merugi. Alhamdulillah. Okey, so Haji Asif silakan Haji Asif. Ayat kedua. Pendek je. Tak apa, nanti kita panjang ayat ke-4, 5 panjang tu. Silakan. Itu ada kata fa sababiyah kalau fa sababiyah mana disebabkan. Disebabkan ada dia maksudnya apa yang berlaku ni
adalah konsekuen daripada apa yang berlaku sebelum. Jadi dia daripada Yahud tu lah. Yahud tu kamu kembali kepada apa atas tumit-tumit kamu. Jadi yang kau kembali pada asal, maka jadi orang yang rugi lah. Itu jadi fa. Satu lagi ada yang Arab kata fa ni fa ataf. Jadi dia maksud pada yarudukum. Dia Fa patang ataf. kali itu majzum. Boleh juga nama ataf, majzum. dia kesan pada ni, dia kesan pada tuti'ul ladzina kafaru. Okey. Kalau fa ataf, tangqalibu itu majzum juga. Bukan mansub. Saya tak cek dia sebelum hantar cek irab dia. Kalau dia fa ataf dia jadi majzum. Dia ataf kepada yarudukum. Ya betul. Itu boleh, mungkin boleh. Jawab syarat jugalah. Anak cek lagi irab jap. Okey. Fang taqalibu hasiran ataf ala yahudukum. Majzum. Wa khasirin hal mansub. Okey. Kalau itu ataf, kalau dia ataf, maka fa ni jadi tangkalibu dia majzum jugalah dengan Yahud tu. Dia ataf pada Yahud tu. Dia ataf pada Yahud tu. Boleh. Tapi kalau dia fa sababiyah, masuk kau ini sebab dia plural, sama ada dia majzum atau nasab sama bentuk ni. Kalau dia fa sababiyah, maka boleh juga yang apa? Yahudukum aqabikum. Sekali kamu kembali ke tempat kamu, kerana kamu kembali ke tempat kamu, maka kamu akan jadi orang yang rugi. Boleh juga gitu. Tapi kalau dia jadi ataf, jadi itu kesan kepada kesannya kepada kesan dulu tu kesan daripada taati orang kafir. Nanti golongan yang kafir itu kesan dia. Tapi tak lari makna, tak lari makna, dia sama aja. Dan sama ada nak fa tu boleh fa sababiyah atau fa tu ataf. Tapi kalau yang anda tahu, fa jangan ada dari fa ataf. Dia tak faham dia lah. Maknanya tak banyak beza. Boleh ada soalan lain? Sebab dia tak sebut tangqalibu tu kecuali kau dalam bayan akan sebut sama ada dia majzum ke apa kalau bayan. Dalam ni dia tak sebut yang sama ada tangqalibu tu majzum ke ni, tapi kalau dia kata atah, dia harus dia majzum jugalah. Dia majzum juga. Okey, right. Okey, ni Haji Asri boleh sambung lah kot. Bentar saya cek ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan bal sukun tapi dia sambung Allah tu dia jadi bagi bawah, dia tukar kepada kasrah untuk menyambung dengan hamzah wasal. Jadi balillah bahkan Allah adalah maulakum, penolong bagi kamu semua. Jadi Allah ni penolong, pelindung. Okey. Terus wah ada orang masuk. Wa huwa khairun nasirin, dan huwa dia adalah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Dan huwa dia ni mubtada, nasirin khabar, jadi saya tambah adalah di setelah tu, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Okey. Yang sini
maulakum mudah-mudahan biasalah mudah-mudahan ya. Sama juga ini wa huwa khairul nasirin. Kenapa diterjemah sebagai sebaik penolong? Kerana kita lihat ni dalam keadaan mudhaf ilaih. Ini ismu tafdil. Ismu tafdil bila dia digabungkan dengan isim lagi dalam keadaan isim, bukan dia isim dan dia dalam keadaan mudhaf ja, majrur ja, dia kata sebaik-baik penolong. Kalau ismu tafdil dalam bentuk alif lam, itu dia akan pun sama juga, golongan yang paling baik atau yang superlatif lah. Dan ini pun superlatif, dia ada dua, sama ada ismu tafdil dalam bentuk mahrifah, ada alif lam, ataupun ismu tafdil dia bergabung dengan isim selepasnya dalam keadaan mudhaf ilaih, maka ia diterjemahkan sebagai sebaik-baik golongan yang menolong. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia tapi kalau tengok sini an-nasirin dalam keadaan jamak. Dengan dan huwa ni singular. Itu jadi an-nasirina dalam keadaan majrur. Macam mana Haji Asri? Wa huwa khairun nasirin. Saya tengok yang tadi ni. Wa huwa khairun nasirin. Banyak orang masuk pula. Dah masuk lambat dah. Saya boleh. Okey. Okey. Yang ini wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Sebaik daripada penolong. Jadi dia plural kalau dalam bahasa putih, the best of the helpers. Sebab dia plural ni. Sebab the best of the helpers. Dia sebaik daripada yang ramai. The best of many. Sebab tu an-nasirin adalah jamak. Yang huwa ni singular, khairu ni singular. Jadi khairun nasir maksudnya satu daripada banyak. The best of the helpers. Okey, boleh faham? Ada soalan? Kenapa yang sini singular huwa tapi nasir ni plural? Okey. Alright. Okey. Ayat ketiga silakan. Siapa yang ni nak cuba? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ruqa. Siapa ada? Kita ada 10 orang. Haji Ismail okey. Namun boleh. Boleh Haji Ismail. Silakan. Sanulqi ni setengah fa'al. Tapi tak tahu apa masa tahu fa'al je. Dia mana tadi sanulqi. Sa akan dia ulqi, dia pada ulqi nul dia fa'al apa ni? Saya rasa fa'al mudhari' kan? Fa'al mudhari'. Dia punya fa'al apa kalau nulqi? Fa'al fa'al dia huwa. Nah, nun depan. Oh, nun kami. Nulqi kami campak atau kami ala liqa kami jumpakan, kami temukan. Boleh juga. Tapi Dami boleh lihat kami campak. Sanulqi. Jadi akan kami campak. Fi dalam kulubi ni hati. Hati-hati. Ni jam majrur lah. Fi kulubi. Ya betul. Alazi orang-orang alazina. Mereka yang orang-orang yang dia plural. Dia plural alazina sebab jadaya nun. Orang-orang kafir, kafaru, telah kafir. Ar-ra'uba ni mudhaf ilaih tapi tak tahu dia mansub. Mansub. Dia mansub, kenapa dia mansub? Oh, dia bukan mudhaf ilaih ya. Bukan. Kalau mudhaf ilaih dia majrur. Harus jadi an-rubi. Dia an-ruba. Jadi dia adalah maf'ul pada nulqi.
Oh, arubah ni maf'ul pada yang ni. Okey. Oh, okey. Jadi kalau terjemahan dia kami campak di hati mereka yang kafir ketakutan. Oh, jadi ni maf'ul bagi sanuki ya. Suara lagi. Okey, faham. B ada B dengan B. B dengan B ni harap. Ma ni apa? ma apa? Ialah Betul. B ma apa? Ni jar majrur. Ya. Ni asyraku. Asyraku ni isim. La. Bukan isim. Bukan. Jadi asyra ni fi'il madi lah. Fi'il madi. Oh, asyra fi'il madi. Okey. Home. Home. Ha. Tapi dia tak ada tanda banyak apa? Asyra ni. Dia asyraku dia pada syirik. Jadi asyraku dia fi'il madi, dia kalau single asyraka. Asyraka. Oh. Dia fi'il madi. Oh, dia asyraku. Jadi dia fi'il dia warna betul asyraku. Faham. Okey. Oh, jadi dia fi'il madi. Fi'il madi. Mereka apa? Mereka mensyyirik lah. Oh, syirik. Oh, mereka okay. mensyirikkan. Mereka mensyyirik. B dengan Allah. Dengan Allah. Jadi ni asyraku ini dia jadi maf'ul lah. Bukan. Dia fi'il dengan apa? Dengan apa asyraku? Dengan apa yang mereka telah syirikkan bersama Allah ataupun menjadikan partner. Asyraku ni kejap. Jadi maf'ul. Dia fi'il madi tak ada maf'ul, fi'il madi mabni. Oh, fi'il mabni tak ada maf'ul. Tak ada fi'il madi dia tak. Okay, B ni dengan Allah. Maaf. Jadi ni B ni jar majrur dengan Allah. Tak, asyraku just fi'il madi mabni tak bincang dia apa. Dia tak bincang, fi'il madi dia tak akan bincang. Sebab dia mabni. Maksud kita ambil fi'il madi yang kita terjemah sebagai asyraku. Dia ayat 151 Kan apa yang mereka menentukan? Silakan. Dengan Allah. Dengan Allah. Yang mereka sekutukan dengan Allah. Okey. Lepas tu ma apa? Apa? Lam ni ni jangan lam. Tidak atau bukan, ini isim haraf jazam. Ya jazam. Lam ni ada bukan. Ini jadi yang ini fi'il lah. Yunazzil. Nazil. Nazil dia turunkan. Kena okey. B dengannya. Ni jar majrur dengannya. Okey. Ini isim sultanan ni isim. Dalam keadaan apa dia punya nahwu? Dalam keadaan mansub. Mansub jadi dia jadi objek pada apa? Objek pada ni yunazzil. Okey, macam tu. Okey. Maksudnya sultan? Maksud dia sultanan. Sultan ni authority, kuasa. Oh, jadi dia bukan kuasa, dia power, authority maksudnya Allah beri wahyu atau beri wahyu yang boleh cakap macam tu. Maksudnya tu sultan maksud authority. Maksud dia orang tak ada authority untuk mensyarikatkan sesuatu dengan Allah. Allah tak turunkan perintah. Tak ada arahan, tak ada kuasa yang Allah beri untuk mereka mensyarikatkan ataupun menyekutukan dengan Allah. Oh, okey, faham. Okey. Okey, cuba terjemah pada atas dulu. Panjang sangat ni. Panjang sangat, dah hilang. Dah tak ingat. Sanuki ni akan kami lemparkan. Seakan kami lemparkan di hati orang-orang yang kafir. Apa tu? Ketakutan. Ketakutan dengan apa?
Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Mereka telah Mereka telah menyengutukan dengan Allah Allah apa apa tidak tidak dia diturunkan inilah dengannya puasa. Satu puasa. atau Puasa. itu puasa. Okey. Okey? Okey, penat ya. Habiskan. Okey. Wadan Hmm. ni Ma'wa ni tempat kembali. Ma'wa, tempat kembali. Ini isim lah. Ma'wa. Isim. Ma'wahum ni mereka. Annar, neraka lah. Annar. Neraka. Jadi dan maksudnya dan tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka nanti neraka. Maksudnya ni refer kat ni lah. Orang ni. Orang yang mensyirikkan Allah lah. Mensyirikkan Allah. Okey. Anggap itu. Lagi last dan bi'sa ni macam fi'il madi. Bi'sa fi'il madi, betul. Fi'il madi. Dia paling buruk, seburuk-buruk. Buruk. Paling buruk. Most wretched. Ni maswa. Tak tahu maswa. Fi'il madi ke? Makna isim. Ini isim kan? Isim. Dia jadi maf'ul kepada bi'sa. Yalah, maswa ni maf'ul pada bi'sa. Apa maksud dia? Maswa. Maswa pun tempat kembali. Sama ya? Ada lain sikit. Nanti saya tengok mana. Bi'sa. Maswa ni tempat tinggal. Okey, sama. Tempat kembalilah. Ma'wa pun tempat kembali lah. Refuge. Refuge ni tempat kembali balik lah. Tempat kembalilah. Tempat zalimin. Zalimin. Orang-orang yang zalim lah di sini. Ada mudah ilaih. Tempat tinggal orang-orang mudah daripada ni lah, maswa. Yes. Dekat dah majrur lah. Dia bukan, dia majrur tapi dia mudah ilaih. Mudah ilaih. Okey. Okey. Jadi terjemahan dia dan tempat kembali orang-orang zalim. Tempat kembali mereka orang-orang zalim adalah api neraka. Okey. Sebab ini adalah jumlah ismiyah. Okey. Dan ma'wahum ni tempat kembali mereka adalah neraka. Itu. Okey. Okey. Ada soalan pada ayat ini? Jangan. Terima kasih banyak. Ada soalan nak tanya ataupun ada ulasan? Bi'sa maswal zalimin. Maswa ni dia marfu' sebab dia fa'il kepada bi'sa. Fa'il, maaf, sorry. Betul. Sebab dia tak nampak dia alif maksura dia di hujung tu. Maswa zalimin dia jadi fa'il pada bi'sa. Okey, betul. Dia bukan mansub Saya pun tak rasa. Alif maksura. Maka dia marfu' dan kadang mudhaf ilaih jadi maf'ul. Jadi tempat kembali yang paling buruk. Yang paling buruk. Jadi maswa zalimin bila dia marfu', kita ambil dulu, kita terjemah dulu. Terjemah tempat kembali golongan zalim paling buruk. Bi'sa ni the verb. Dia maksudnya terjemahan Melayu pun tak berapa ni. Paling teruk lah, tempat yang paling teruk. Jadi dia maf'ul bagi bi'sa lah. Dia maf'ul bagi bi'sa. Okey. Bi'sa ni macam komparatif je. Bi'sa ni baik-baik, seburuk-buruk. Dia bukan input tafdil. Dia verb tapi dia macam yasla, salah yasla kan. Yasla nara tu, yasla dicampak ke dalam api kan. Jadi ini maswa zalimin ni
jadikan dia paling buruk. Bi'sa. Tu. Kau nak terjemah dia lah. Tapi kalau terjemah dalam bahasa Arab, tempat yang paling buruk kan. Isim tafdil. Seburuk-buruk tempat tinggal orang yang zalim. Tempat tinggal yang zalim. Yang paling buruk. Bukan isim tabdil, tak ada. Bukan. Dia bukan bentuk ismu tabdil. Dia fi'il. Ismu tabdil dia ismu. Dia sama ada macam itu, dia aksaru, af'alu ataupun fu'lah. Kalau cuma khairun ni ada sedikit sebab dia ada huruf ilah tu. Jadi khairun. Tapi ismu tabdil saya bagi bentuk umum sama ada af'alu, af'alu ataupun fu'lah. Fu'lah untuk feminin, af'alu untuk masculine. Jadi tapi ini adalah verb. Okey. Kalau tak ada apa lagi silakan. Ni siapa Puan Rafia pula, silakan Puan Rafia. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biizni. Walaqad, dan sungguh. Demi. Dan sungguh. Dan sesungguhnya Benar. Sadaqah ni fi'il madhi. fi'il madhi. Betul. Walaqad Baca ayat itu. Sadaqakumullahu sadaqakumullahu wa'dahu. wa'dahu. Dan sungguh mana objek, benar. mana fa'il? Mana objek, mana fa'il. Sadaqah tu fi'il, kum kamu. Mullah, kumullah. Yang ini marfu'. Allah. Allah fa'il. Allah fa'il. Allah fa'il. Objek. Dan sungguh setelah membenarkan Allah, benarkan kamu Allah. Sungguhnya Allah Telah membenarkan. telah membenarkan sungguhnya Allah. janjinya kepada kamu. Wa'dahu jadi Janjinya. wa'dahu. Okey, dan sungguh Allah telah membenarkan janjinya Untuk kamu. untuk kamu. Kepada kamu. Kum, Atau untuk nak kamu. terjemah, dan Allah telah membenarkan kamu janjinya. Allah telah membenarkan kamu janjinya. Wa'dahu ni janji. Wa'dah. Wa'dahu janjinya. Janji Allah lah. Janji Wa'dahu. Allah. Okey. 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 Tahussu apa ya? Tahussunahum biizni. Tahussu. Apa tahussu? Membunuh. Membunuh. Tahussu. Okey, membunuh musuh lah, tak membunuh mereka. Mereka. Oh, mereka. Maknanya yang ni fi'il mudhari'. Ketika tu apa ya? Ketika Kamu bunuh mereka dengan izinnya. ketika kamu bunuh mereka dengan izinnya. Ini waktu perang. Ini kisah ayat ni, kisah waktu perang, masa perang Uhud ya. Oh. Okey. Hatta Sehingga ketika maka pula ni fasyiltum. Maka Kamu jadi lemah. Fasyiltum. Kamu ketika kamu lemah. Hilang keberanian. Lemahlah. Ketika kamu hilang keberanian. Wa tanaza'tum, ini pun fi'il mudhari'. Okey. Dan kamu Dari Tanaza'tum fil waqt ke fil madi tu? madi tu. mudhari' Mati. Fil madi ke madi? madi. Mati ya. Madi. Tanah tu perkataan tanaza'tum. Sebelum tum tu ada tanda mati. Tum belakang tu. Jadi kamu telah tanaza'tum berbalah. Kamu telah berbalah. berbalah. Fil amri.
dalam dalam urusan. dalam satu dalam urusannya. Okey. Dalam urusan. Wa asaitum. Asal Dan- itu kata apa? Wa asai apa ya? Maksiat Ini fi'il madhi. fi'il madhi. Kamu dan Kamu melanggar dan kamu melanggar dari sebelum, dari sesudah. lepas. Dan Dari sesudah selepas, apa apa? arakum melihat dia. Kamu melihat. Kum melihat. Siapa yang melihat? Kamu. Atau dia menampakkan, bukan melihat. Arakum Dia menampakkan menampakkan pada kamu apa yang kamu apa suka. yang kamu suka. Okey, kalau faham ayat ni kisah pasal perang Uhud. okey. Kan peringkat awal nampak macam umat Islam dah menang. Jadi orang kafir di bawah gunung Bukit Uhud tu dah lari. Jadi kan arahan Rasulullah SAW bahawa mereka jangan tinggalkan bukit tu. Yang pemanah-pemanah ni. Jadi ada yang tinggalkan bukit tu untuk ambil ghanimah. Nak ambil harta rampasan. Jadi itu yang berlaku lah. Lepas tu tentera musyrikin serang balik kan. Betul. Yang mereka hampir kalah. Okey tu. Okey, terus. Okey, terjemah dulu ni Puan. Okey. Dan sungguh tadi ya, Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu. Janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Dengan izinnya. Sehingga Hingga ketika kamu hilang keberanian. Kamu lemah lah. Lemah Kamu lemah dan kamu telah berbalah dalam urusan. Urusan Dalam dia lah. urusan- Ambil ni particular dalam urusan arahan dia. Dan Kamu asal itu tak ada. wa asaitum maksiat masuk melanggar perintah Allah. Dan kamu telah melanggar dari selepas ya. Dari selepas apa yang diperlihatkan kepada kamu. apa yang dilihatkan ni matuhibbun ni. Matuhibbun menjadi Apa yang kamu suka. dilihatkan kepada kamu. Perlihatkan apa yang kamu suka. Ya. Kamu ini jadi matuhibbun ini menjadi ma dia ni menjadi fa'il kepada ara. Jadi apa yang kamu suka menampakkan kepada kamu. Okey. Sebab dia nampak harta rampasan. Okey, ada soalan pada jumlah yang tadi diterjemahkan? Atau ada tambahan, ulasan nak tanya silakan. Pelik juga saya ma tu jadi fa'il. Ya betul, dia fa'il. Ma tuhibbun, apa yang disukai menjadi fa'il pada ara. Jadi tuhibbun ni tak ada fa'il tersembunyi lah. Tuhibbun ni. Dia ada kamu suka. Kamu lah. Tapi maf'ul tak ada lah. Dia tak ada maf'ul. Tak ada maf'ul. Kamu suka. Kamu suka. Itu je lah. Jadi actually dia gini, ma jadi maf'ul lah, tuhibbu ma. Ma ni ke depan. Kan? Ma dia jadi dia punya maf'ul pada tuhibbun. Ma tuhibbun, apa yang kamu suka. Dia sepatut ada an ni, tapi ma ni sebab ma dia mabni. Jadi mabni, jadi sebab dia akan menjadi objek kepada ara. Tapi ma ni mesti mausul macam allazi lah, macam allazi. Yang kamu suka. Ma ni mesti mausul di sini. Apa yang kamu suka menampakkan kepada kamu. Itu. Ara ni fi'il madhi lah. Ara ni dia 4 huruf rubai. Kalau ro'a dia telah lihat. Ara tu dia telah memperlihatkan. Ara dia telah melihatkan. Memperlihatkan. Dia macam gini, macam haraja dia keluar. Haraja dia keluarkan. Ahraja dia dikeluarkan. Kalau ahraja dia keluarkan.
Kharaja dia keluar pada bilik. Tapi akhraja dia keluarkan sesuatu daripada kotak. Itu akhraja. Sama Kena sama ra'a, sini. sama. Dia menampakkan dirinya pada kamu. Okey? Jadi patternnya ara lah patternnya. Dia ada a depan tambah alif. Dia jadi rubai. Kharaja dia sulasi kan, kharaja. Ada 3 je kan, kharajim. Kharaja. Tambah hamzah depan jadi akhraja. Dia jadi dia mengeluarkan. Arakum ma. Okey. Arakum ni maf'ul bih pertama. Ma lepas tu maf'ul bih yang kedua. Kuat sikit aja sikit tak dengar. Kuat Tak dengar kuat sikit. Ma arakum, kum tu maf'ul bih yang pertama dan ma lepas tu maf'ul bih yang kedua. Okey. Jadi ara tu jadi huwa tu kembali pada Allah. Huwa dan ada huwa. Huwa tu. Nampakkan Ni huwa ni kembali pada mana ni? Huwa ni kembali pada mana? ada Ada Allah. Ada Allah memperlihatkan. Allah melihatkan. Allah yang perlihatkan. Allah melihatkan. Kepada kamu. ada huwa dalam tu. Okey. Ma tuhibbun jadi maf'ul kedua. Ya. Okey, isim yang ditempatkan pada kamu. Okey. Ingat. Min ba'di ma'ara. Dari sesudah apa yang Allah perlihatkan kamu, apa yang kamu suka. Okey? Betul. Maaf, saya salah. Silap saya. Okey? Baik. Ada soalan lain? Okey, boleh minta teruskan siapa ni boleh ganti ni untuk habiskan jumlah ayat. Panjang. Okey. Siapa ada? Siapa nak cuba? Silakan. Siapa ada? Zainah. Puan Jainah, silakan Puan Jainah. Kita ada Puan Jainah, Puan Zaitun, Dalihan, Nur Hasan. Okey, Puan Jainah silakan. Okey. Minkum di kalangan kamu ya. Abja dengan kum kamu. Kamu. Kalangan kamu. Man orang yang. Ya, orang yang atau siapa yang? Dia yang. Okey. Dia yang. Yuri dunia. Yuridu. Fi'il madi. Yuridu, dia hendak. Fi'il madi. Mudhari. Yuridu mudhari. Ada ya. Yuridu dunia, dia hendak dunia. Ia berkenakkan dunia. Wa minkum. Dan di kalangan kamu. Dia. Ma yuridu akhirah. Mereka yang berkenakkan akhirat. Akhirat, okey. Yuridu tu mudarik lagi kan. Okey. Summa kemudian sorofa fil madi. Iya, dia punya huwa. Betul. Kamu. So telah memalingkan kamu. Dia ni memalingkan balik dia sofa dia divert. Allah divert dalam bahasa Inggeris divert. Pesongkanlah penglihatan dia apa? Sarofa. Anhum dari mereka. Dia beliyakum. Ya bertali apa? Bertali menguji mereka. Dan li bertali dalam keadaan mansub sebab li yang sambung pada perbuatan jadi mansub supaya dia menguji kamu. Okey. So terus walaqad dan demi sesungguhnya afa ankum ia telah fil madi juga kamu. Ia telah memaafkan. Maafkan sikit puan. Ia telah memaafkan dari kamu.
tentang kamu. Kadang tak payah terjemah lah. Dia maafkan kamu. Dia Okey. memaafkan kamu. Dia telah memaafkan kamu. Allahu, sedangkan Allah. Sedangkan Zu fadlin. Zu Fadlin yang mempunyai kelebihan. Kurniaan. Okey. Orang yang beriman. Alal Ini. atas golongan yang beriman. Atas golongan yang beriman. Okey. Okey, terjemah daripada atas. Okey, dari atas tadi. Di kalangan kamu ada di kalangan kamu ada orang yang berkehendakkan dunia dan di kalangan kamu ada mereka yang berkehendakkan akhirat. Kemudian ia telah memesongkan kamu dari mereka supaya ia menguji kamu. Dan demi sesungguhnya ia telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan atas orang-orang yang beriman. Golongan orang yang beriman. Okay, alhamdulillah. Alal mu'minin, al-mu'min ada alif lam tu bermaksud golongan yang beriman. Golongan yang beriman. Lagi dia plural. Dalam keadaan majrur lah, dia jadi dia majrur. Okey. Ada lagi? Silakan. Silakan. Haji Yafi. Mana? Itu. Al-mu'minin, isim fa'il. Ada isim fa'il. Al-mu'min isim fa'il, golongan beriman ni isim fa'il. Isim takbi maksudnya mim ni huruf kedua baris bawah. Jadi mukminun yang beriman. Dia al-mukminun mereka yang beriman. Al-mukminina al-mukminina dalam keadaan majrur kerana dia menjadi objek pada Allah. Okey? Right? Okey. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlahnya. Wallahu betul. Dia jumlah ismiyah. Allah dan Allah ini jadi mubtada, zu fadlin 'alal mu'minin jadi khabar. Okey. Siapa yang ada lagi? Haji Zainal ada, lama tak dengar Haji Zainal. Haji Zainal, silakan Haji Zainal. Ada? Silakan. Istus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ketika tus'iduna, ketika kamu berundur, tus'idun ila fa'il mudhari, wala dan tidak, talwuna fa'il mudhari, kamu menoleh, ala kepada ahadin mana sesiapa. Sesiapa pun. Seseorang pun. Seorang pun. Okey. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedangkan Rasulullah SAW, Rasul yad'ukum makna memanggil kamu. Yad'u fa'il mudhari, kum maf'ulun bi, fi ukhrakum yang lain di antara kamu iaitu mudhaf mudhaf ilaih. Wa asabakum ghamma bi ghammin likaila tahzanu. Panjang. Wa asabakum, maka Allah menimpakan kamu. Wa asabakum fi'il madhi, kum ialah maf'ulun bi, ghamma isim dan dia adalah bentuk hal, bi ghammil likaila, dengan kesedihan, dengan kesedihan. Bi itu rujar, ghammin ialah isim majrur, lakaila dia adalah bermaksud supaya tidak, kai itu oleh kerana kai itu sebab agar tidak. Jadi sebab oleh kai itulah maka tahzanu, maka dia akan menjadi menasabkan
kamu bersedih, tahzanu Nasab. mudari. Ya, kamu Mudari. bersedih. Betul. Ala terhadap ma isim mausul, fatakum. Fatakum tu ialah fi'il madi telah telah meluputkan daripada kamu, wala dan tidak ma apa yang asabakum, lagi sekali iaitu yang telah menimpa kamu. Wallahu khairum bima ta'malun, dan Allah, itu Allah tadi itulah mubtada, khairum maha mengetahui, itu khabar, bima dengan apa yang ta'malun iaitu fa'il mudhari'. Jadi di atas tadi ketika kamu berundur dan tidak kamu menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul memanggil kamu pada yang lain di antara kamu, maka Allah menimpakan kamu kesedihan dengan kesedihan supaya tidak kamu bersedih terhadap apa yang telah luput daripada kamu dan tidak apa yang menimpa kamu, yang telah menimpa kamu. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Yang wallahu khabirum bima itu adalah jamak ismiyah. Yang atas tadi itu itu ialah jumlah fi'liyah. Okey. Okey, tusiduna ni kalau terjemah asalnya dia memanjat gunung. Dia kembali ke gunung Uhud tu, dia panjat. Ada satu ayat Quran macam mereka yang kafir itu adalah seperti mereka yang memanjat ke langit sehingga tak bernapas, susah nak bernapas. Masuk makin tinggi makin tak bernapas. Itu ilmu sains lah. Ada satu ayat Quran saya ingat surah Nisa ke apa, ataupun lupa, mungkin Al-Hajj. Ayat tu ada, saya baca. Mana perumpamaan dua orang yang sesat, orang yang kafir yang sesat, ada dua perumpamaan. Satu, dia panjat gunung atau dia panjat tempat tinggi sehingga tak dapat bernapas. Kerana kalau kita panjat lebih tinggi, kan udara makin tipis dan kita dapat bernapas, oksigen tak ada. Satu lagi, seolah dia jatuh pada langit, burung sambar dia pergi ke tempat jauh. Itu perumpamaan Allah. Jadi yang soal dia masuk naik atas, memanjat gunung. Dia berundur memanjat gunung tu. Jadi kisah ni bila mereka yang pemanah tu nak ambil barang harta rampasan, orang kafir serang balik, mereka lari. Dan mereka lari naik ke Gunung Uhud tanpa tengok kiri kanan lah. Takut kan? Tanpa tak tengok, orang sebelah pun tak tengok. Sedangkan Rasulullah panggil daripada orang yang belakang mereka. Mereka dah lagi depan, ni orang yang belakang mereka. Rasulullah bersama orang belakang mereka tu memanggil mereka. Jadi apa yang jadi Allah luputkan Allah timpakan pada mereka tekanan demi tekanan, distress, kesedihan, sedih. Dia sedih, satu mereka kalah, mereka diserang. Kedua, dengar cerita bahawa Rasulullah telah meninggal, telah dibunuh. Jadi itu. Jadi mereka tak sempat nak sedih lah sebab rasa takut apa. Romen dikailah supaya tidak mereka rasa sedih. Itu. Jadi keadaan tu apa nak bayangkan macam mana? Allah sengaja timpakan macam tekanan demi tekanan, kan? Dan jika mereka tak terasa sedih, apa yang telah lupa pada mereka dan tidak apa yang timpa atas mereka. Ini kena baca tafsir lebih detail lah. Saya baca sekali lalu aja, tapi itu yang saya faham. Okey, ada soalan nak tanya di sini? Ada tambahan tu, silakan. Yang tusidu tu dia maknanya dia mendaki lah. Agaknya perbuatan dia tu berunduh lah ya. Dia berunduh lah. Dia berunduh pada musuh, dia panjat gunung. Perbuatan mendaki lah. Ya.
Tapi memang keadaan dia tengah berundur lah. Dia berundur daripada serangan musuh tu. Itu dia berundur tu. Ada kisah Okey. orang nak ambil, dia orang yang musuh dah kalah, dia orang nak ambil satu rampasan kan. Diturun ke bawah kan. Dia turun bawah, lepas tu musuh datang naik balik lah. Kan? Okey. Sama sikit ni. Silakan. Mula-mula ayat ni is biasanya kalau huruf sukun ni biasanya suruhan lah. Ini dia ada satu fi'il yang mahzuf, uzkuru idza. Dan uzkuru tu tak nampak. Iza tu dia tukar di iz. Dia ringkas ni di iz. Biasa kalau iz ni mula ayat, maknanya ingatlah ketika. Ingatlah. Uzkuru tu, ingatlah tu tak ada. Jadi dia ganti dengan iz. Asalnya uzkuru idza. Ingatlah ketika. Jadi dia ringkas di iz saja. Okey. Kemudian tadi yang pasal fa'asa bakum, Allah membalas kita kan. Sebenarnya kita jumpa ni sawab, mana sawab, sawab. Ini punya fi'il lah. Ya. Okey. Hamba mereka, kum maf'ul bih pertama, dhamman maf'ul bih yang kedua. Okey. Mereka timpakan kamu kesedihan dengan kesedihan. Demi kesedihan. Timpa menimpa. Ada Rahman dengan Tazan itu hazan sedih. Rahman dan Rahman ni kalau dah bahasa Inggeris dia distress. Distress ni maksudnya keadaan yang menyedihkan lah. Keadaan yang menyedihkan. Keadaan yang membebankan. Keadaan yang membebankan. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, kita ada lagi 4 minit sebenarnya, tapi tak apa. Ayat ni panjang-panjang dia mudah, senang ni. Cepat je kita terjemahkan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada untuk minggu depan. Hari Khamis tu cuti Maulidul Rasul. Jadi kelas pagi Jumaat tu saya buat pagi Khamis lah. Dan malam tetap sama, dan malam sama lagi. Malam samalah Jumaat malam. Sebab Khamis malam tu saya ada kelas bengkel baki ke-43. Dah mula untuk Khamis malam, baru semalam kelas yang pertama. Jadi ada lagi 5 minggu dan yang baki 42 insya-Allah minggu depan habislah kelas terakhir. Hari Senin depan kelas terakhir. Dan insya-Allah saya akan mula lagi baki ke-44 dalam ujung bulan 11. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan atas kehadiran dan kerjasama dan juga saling kongsi ilmu. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan lindungi kita dan keluarga daripada wabak penyakit Covid dan berdoa supaya Allah angkatlah wabak ini pada negara kita dan Allah mudahkan urusan kita dan juga Allah pelihara negara kita daripada sebarang kekusutan dan kekalutan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.